Hai. Hello everyone. Selamat datang ke sesi live Cerita Dr. Mala. Siapa yang datang live ni? Cuba hi sikit. Hello. Hai. Siapa bersama saya? Okay. Sorry lewat sikit sebab saya turn off laptop. So nak buka balik tu makan masa sikit. Okay. Welcome. Selamat malam. Dah makan ke semua? Hai Nursha. Malam ni saya live saya mulakan mukadimah sikit sementara menunggu rakan-rakan kita masuk. Semalam sebenarnya saya ada post sedikit tentang breast cancer ataupun kanser payudara, yang mana biasanya bulan 10 bulan Oktober kita akan mulakan kempen kesedaran kanser payudara. Saya ada post sedikit tentang 10 hari lagi kita akan masuk ke bulan 10, jadi untuk mengingatkan rakan-rakan tentang kepentingan bulan 10 ini kepada wanita. Lepas saya post tentang kanser payudara, kesedaran kanser payudara ni, banyak sangat soalan masuk dalam messenger saya, Facebook messenger saya, dan saya rasa rakan-rakan follower tahu saya adalah antara saya share banyak ilmu perubatan dalam Facebook page saya. Dan bila ada rakan-rakan follower yang message tanya di Facebook Messenger, saya akan cuba sedaya upaya untuk tolong jawabkan. Saya nak kamu clear di sini yang sebagai seorang doktor perubatan yang masih praktis clinically, saya tak bagi consultation online. Saya tak bagi nasihat online, tetapi saya beri kamu kekuatan mental, kekuatan emosi, dan juga saya beri saranan, ya, nak pergi dekat hospital mana, nak jumpa kat klinik mana, department mana yang nak pergi, nak dapatkan referral letter dekat mana, test bagaimana yang sesuai, apabila kamu tunjukkan report daripada hospital dan sebegitu, ya. Dan saya nak clear yang saya tak bagi online consultation, cuma saya memberikan bantuan emosi sebagai seorang kawan juga. Okay? Alright. Sehubungan dengan itu, lepas saya post pasal kanser payudara, memang banyak sangat soalan yang keluar. Jadi saya faham bahawa sebenarnya kita sebagai perempuan, kita sebagai wanita perlukan banyak support dari segi kanser payudara, sama ada untuk diri kita sendiri ataupun untuk kawan-kawan, kaum keluarga dan lain-lain lagi, ya. Banyak yang sebenarnya as a female kita nak tahu. Kebanyakan soalan yang masuk dalam Facebook Messenger saya dah jawabkan. Saya nak share di sini soalan yang rakan-rakan follower tanya untuk benefit semua orang, ya, untuk okay, alright. Kalau ada soalan, you all go on. Cuma saya nak jawab soalan yang telah masuk dulu, dan saya sharekan di sini dengan izin penanya soalan tanpa memberitahu siapa yang bertanya, ya. Okay. Sebelum saya start, saya tanya, if selalu jadi bisul kat breast, normal ke? Tak normal, ya. Cik Noin kena check dengan doktor berdekatan, ya. Tak normal. Alright. Soalan pertama, semua breast cancer sama ke tak, doktor? Jawapannya tak sama. Breast cancer ni ada banyak jenis, at least 7 hingga 8 jenis, dan breast cancer juga ada at least kategori yang dia bermula daripada breast dan pergi ke organ lain ataupun belum pergi, ataupun ada jenis yang dia datang daripada organ lain dan dah bertapak di payudara. Kita panggil primary breast cancer ataupun metastatic breast cancer. Memang ada banyak-banyak jenis. Kalau orang ni kata dia breast cancer third stage tapi dah okey, dia ni fourth stage lain, sebab kanser ni lain-lain jenis sebenarnya. Kamu kena faham daripada sana, ya. Soalan kedua, doktor, saya nak minta tolong dengan doktor. Saya nak tanya sikit, saya dah menyusu anak, kena buat check lagi atau tidak? Doktor kata kalau dah menyusu anak takkan kena. Okey, ini adalah konsep yang salah. Kalau kita pernah breastfeed anak kita, kalau kita pernah menyusu, risiko untuk dapat breast cancer adalah lebih rendah daripada ibu-ibu yang tidak menyusu ataupun menyusu pada jangka masa yang lebih sedikit. Tetapi tidak bermaksud anda tidak akan dapat breast cancer langsung. Anda hanya mengurangkan breast cancer. In fact,
bila breast kamu engorge, sangat engorge, kadang-kadang kita tak rasa ketulan-ketulan tu ya. So kadang-kadang kita terpaksa tunggu untuk breast kosong sikit untuk kamu berhenti, tak semestinya berhenti breastfeeding, tapi at least kita nak empty breast, so that kita boleh check betul-betul ya. So ibu-ibu yang dah menyusu, pernah menyusu etc, tolong cakna, tolong apabila kamu pergi follow up anak-anak nak buat suntikan, boleh minta di klinik kesihatan untuk diperiksakan payudara kamu sendiri ya. Bila kamu diperiksa sekali oleh doktor ataupun jururawat yang dilatih khas untuk memeriksa payudara, kamu dah kenal struktur payudara kamu sendiri, mudah untuk kamu mengesan apa-apa perubahan ataupun apa-apa ketulan, lump etc dari awal lagi, sebab kamu kenal struktur payudara kamu ya. So ibu-ibu yang menyusu, tolong don't take this for granted, alright? Next question. Hai Dr. Mala, saya nak tanya sikit, harap doktor tak marah. Saya tak marah boleh tanya no problem. Yang nak tanya, yang rasa segan nak tanya dalam messenger, boleh tanya, sebab saya perasan topik breast cancer ni sangat sensitif, dan kamu rasa bila kamu tanya dekat komen tu, ada orang lain boleh baca, kawan-kawan boleh baca, sanak saudara kamu boleh baca komen kamu. Jadi kamu agak risau nak bertanya, tak apa, kamu boleh hantarkan ke messenger. Cuma saya akan balas lambat sikit lah ya, sebab yang hantar lagi lewat tu, message dia akan naik atas. So yang hantar lambat-lambat tu dia akan tenggelam lah. So biasanya saya terpaksa cari satu demi satu ya. Tapi saya akan usahakan untuk jawab juga. Alright, berbalik kepada soalannya, saya tak kahwin, tak pernah ada hubungan seks, kena check juga ke untuk breast cancer ni, ke saya selamat? Oh, kena check juga ya. Wanita yang tidak berkahwin dan juga tidak pernah menyusu anak, dikatakan sebenarnya mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk dapat breast cancer ya. Saya rasa antara sebabnya adalah kurang perhatian, kurang kesedaran yang dia kena check, dan juga kurang peluang untuk suami tolong checkkan dan suami jumpa tu ya. Sebab kebanyakan breast lump ataupun ketulan di payudara yang kita detect ya, wanita detect, adalah sebenarnya dijumpai oleh suami. So kalau tak kahwin, tiada hubungan seks, sebenarnya tak ada kaitan pun ya. Kamu masih perlu buat pemeriksaan di hospital berdekatan ataupun klinik berdekatan ya. Kalau dekat klinik-klinik pun boleh buat pemeriksaan ke? Boleh ya. Kalau kamu rasa ada ketulan, sebenarnya perkara pertama yang kamu kena buat adalah pergi ke klinik berdekatan ya. Tolong, hospital boleh, kalau hospital swasta mungkin tak ada masalah, tapi kalau hospital kerajaan, kamu perlu dapatkan surat rujukan untuk pergi ke jabatan surgical kalau betul-betul ada ketulan. Jadi ada dua cara, sama ada pergi ke klinik kesihatan berdekatan, minta di kaunter untuk diperiksa payudara, sama ada sebab ada ketulan, ataupun saja nak buat pemeriksaan secara berkala pun boleh juga, tak ada masalah. Saya dah tanyakan kepada rakan saya, beberapa rakan yang bekerja di klinik kesihatan, dan mereka sahkan bahawa kamu boleh pergi untuk meminta dibuat pemeriksaan payudara secara berkala. Cuma kita kena ambil peduli sedikit tentang SOP COVID sekarang ni. So semua benda kena appointment dulu lah ya. Yang saya tahu ibu mengandung pun kena buat appointment dulu. So telefon dulu ke klinik yang kamu nak pergi, bagi tahu apa tujuan kamu, dan dapatkan tarikh appointment, pergi pada tarikh appointment tersebut. Kalau nak pergi ke klinik swasta pula, tak ada masalah, pergi je kat klinik. Kalau kamu rasa kamu perlukan doktor perempuan, telefon dulu dan tanya. Kalau tak kisah, just boleh pergi bila-bila masa. Buat pemeriksaan, dapatkan nasihat. Kalau perlu dirujuk kepada pakar berikut, dan kamu boleh dapatkan referral letter daripada sana. Menggunakan surat rujukan itu, kamu boleh dapatkan appointment sama ada di hospital kerajaan ataupun di hospital swasta. Alright? So klinik berdekatan memang boleh buat pemeriksaan, dan klinik berdekatan adalah first choice untuk kamu buat pemeriksaan payudara ya. Dan saya nak tekankan di sini, kalau kamu tiba-tiba terjumpa ada ketulan di payudara, ataupun setelah setahun perasan ada ketulan dan hari ni tiba-tiba jadi sangat takut, rasa nak pergi check, tolonglah jangan pergi ke jabatan kecemasan di hospital kerajaan ya. Terutamanya selepas waktu pejabat malam, hujung minggu. Kesian kawan-kawan saya yang bekerja di hospital kerajaan, sebab mereka tak boleh buat apa-apa selagi belum bernanas, selagi benda tu belum pecah, selagi tak besar. Itu bukan kecemasan ya. Mereka terpaksa bagi kamu surat rujukan untuk dirujuk kepada jabatan surgical later, alright? So kalau boleh elakkan pergi jabatan kecemasan ya. Alright, next. Salam Dr. Mala yang cantik. Saya rasa macam
ada ketulan kecil tapi tak sakit. Saya kena check ke doktor? Okey, ketulan kecil yang tak sakit. Itu lagi berbahaya. Ketulan yang tak sakit lebih merisaukan saya daripada ketulan yang sakit. Ketulan yang tak sakit lebih merisaukan daripada ketulan yang sakit. Sebab ketulan kanser selalunya tak sakit. Sehingga dia besar dan menyebabkan kulit di situ rasa tertarik, pesakit akan cakap memang dia tak sakit. So, ketulan yang kecil dan sakit, contohnya fibroadenoma, lipoma yang benign dan bukan cancerous, biasanya lebih sakit dan dia macam ada cyclical pain. Bila period lagi sakit, tak period dah tak sakit, macam tu. So, tolong ambil berat tentang ketulan yang tidak sakit. Apa-apa ketulan yang kamu jumpa di payudara, kamu kena double check dengan doktor. Alright? So, saya pergi ke soalan berikutnya, Dr. Malam. Macam mana nak tahu saya ada kanser payudara ke tak? Dulu kat office pernah ada talk. Diorang kata kena check sendiri. Tapi saya tak tahu nak check apa. Okay. Alright. Ini adalah tentang pemeriksaan berskala sendiri ataupun self-breast examination. Dia ada cara dia sebenarnya, ada steps dia, ada beberapa tips yang perlu diberi. Saya rasa agak susah sikit untuk saya sharekan dalam sesi live yang ini. So, saya akan buat lagi satu sesi live, hopefully lepas dalam bulan 10 nanti. So, kamu boleh klik follow ataupun set notification dulu. Saya kena cari masa sikit. Bila saya ada masa, saya akan buat satu sesi live dengan model, dengan gambar dan dengan tips-tips bagaimana untuk membuat self breast examination. So sabar, itu saya akan share dalam sesi yang berikutnya. Yang ni saya nak pergi lebih kepada pengesanan awal. Sebab kanser payudara ni, apa yang kita tekankan daripada awal adalah pengesanan awal, early detection. Bila kamu dapat kesan ketika benda itu sangat kecil, ketika stage yang sangat awal dan ketulan itu belum merebak ke mana-mana, sangat mudah untuk rawat sebenarnya. Breast cancer is very treatable and a lot of advanced technology untuk rawat breast cancer, right? Hai Dr. Safura. Hai Kushairi. Saya pun rindu. Lama tak jumpa. Hai everybody. Norazlina Ina. Waris untuk menjaga pesakit post mastectomy. Okey, nanti saya kena buat sesi yang berikutnya. Doktor, kalau makan ubat jantung boleh ke kita ambil suplemen macam... Oh, ni soalan lain dah. Kad KK biasa boleh ke buat check up? How frequent nak buat? KK biasa boleh buat. Yang how frequent ni untuk diri sendiri buat setiap bulan. Untuk dekat klinik kesihatan boleh buat every 1 to 3 years. Alright, banyak soalan ni. Saya pergi ke soalan berikutnya. Saya dah buat tapi kabarnya kena buat lagi. Okey, ini ada seorang sis bertanya dalam sesi komen, dalam ruang komen tentang pemeriksaan mammogram. Berapa kerap kena buat? Okey, saya nak jelaskan di sini pemeriksaan mammogram secara berkala, secara rutin. Maksudnya kamu tak ada ketulan, kamu tak ada apa-apa, kamu just nak buat mammogram. Kita sarankan untuk 40 tahun dan ke atas. Kalau 40 tahun dan ke bawah, kita sarankan untuk buat ultrasound payudara. Tetapi kalau kamu dah didiagnose dengan breast cancer ataupun dah ada ketulan yang merisaukan, ketulan yang suspicious kita panggil, dan pesakit itu akan perlu menjalani investigation mammogram. Tetapi untuk screening, untuk check up, kita tak sarankan buat mammogram. Tetapi once kamu dah buat mammogram, kena buat berapa kerap? Okey, kalau ikut saranan Cancer Association, kena buat sekali setahun daripada umur 45 hingga 54 tahun. Dan umur 55 tahun ke atas disarankan 2 hingga 3 tahun sekali. Alright, itu saranan daripada Cancer Association lah. Untuk diri kamu sendiri, kamu boleh tanya dan dapatkan nasihat secara atas faktor risiko individual dengan doktor yang kamu follow up, sama ada di klinik kesihatan ataupun di hospital ataupun di klinik swasta berdekatan. Kamu boleh tanya dengan doktor tu, untuk diri saya patut tak saya buat setiap tahun ataupun mungkin tak saya buat 2-3 tahun sekali, patut tak saya follow up lagi, doktor boleh tanya. Tapi kalau ikut saranan daripada Cancer Association seperti yang saya sebut tadi, tentang mammogram ni, ada juga ramai yang tanya saya mana nak cari tempat yang boleh buat mammogram dengan doktor perempuan selain daripada tempat yang saya share. So sebenarnya mammogram ni kamu tak perlu risau, sebab kamu tak perlu jumpa pun doktor radiologis yang akan keluarkan report tentang mammogram tu. Dia macam x-ray tau.
kamu masuk dalam radiografer ataupun staff x-ray tu, dia bukan doktor, dia staff x-ray, radiografer tu, dia akan teman kamu untuk bagi arahan salin baju, berdiri depan mesin and everything. Lepas kamu dah ambil gambar tu, dan kamu keluar balik, kamu dah pakai baju apa semua, tunggu kat luar, dan doktor akan tengok image tu dekat dia punya komputer, image black and white. Dia akan tengok gambar sel-sel tu dan dia akan buat report. Jadi tak kisah sebenarnya doktor perempuan atau doktor lelaki, tak perlu risau tentang mammogram ni, sama ada doktor perempuan ataupun doktor lelaki. Okey, mak ada kanser, nenek ada kanser, jadi kamu lagi tinggi risiko untuk dapat kanser, ya. Okey, ni soalan daripada satu rakan follower juga. Ibu ada sejarah kanser darah. Ibu mertua pula ada sejarah kanser payudara. Adakah saya berisiko tinggi untuk kena? My mum kena masa umur 20 tahun. Dia berumur 20 tahun, sekarang dah 46, dah kemo semua. Ibu mertua meninggal sebab tahu dah lambat stage 4. Adakah klinik kesihatan biasa mengadakan pemeriksaan? Okey, kalau ibu ada risiko kanser, kita memang tinggi risiko untuk kanser. Jadi memang kena check awal. Sebelum umur 40 tahun kita dah nasihatkan untuk check. Tapi daripada ibu mertua, dia takkan cross kat kita. Cuma kita sebagai ibu kena ingat, bila mak kita ada dan ibu mertua ada, maksudnya kita ada risiko kanser daripada dua-dua belah. So risiko tu lagi tinggi untuk anak kita sebenarnya. Sama ada dia anak perempuan ataupun anak lelaki, risiko untuk kanser payudara, kanser ovari, kanser pankreas, dia agak berkait. So risiko tinggi. Jadi amalkan kehidupan sihat untuk anak-anak dari kecil lagi, sebab risiko mereka tinggi. Dua-dua belah ada kanser, family history of cancer. Alright. Di hospital, okey, disahkan kanser. Sebenarnya saya tak rasa apa-apa. Suami yang paksa saya check. Saya tak percaya saya ada kanser. Saya rasa macam doktor tu salah check. Apa patut saya buat? Saya tak berhenti menangis dah 2 minggu tapi saya tak dapat percaya. Okey, ini adalah message yang sebenarnya membuat saya buat keputusan nak buat live tentang breast cancer ni, sebab ada sis ni seorang. Suami dia ada jumpa ketulan dan bila dia pergi ke hospital dan check, disahkan ada kanser. Kemungkinan besar buat masa sekarang, mengikut apa yang dia screenshot tunjuk kat saya, nampak macam stage 2 lah. Tetapi dia tak boleh nak terima lagi benda tu. Dia rasa doktor salah. Dia rasa kenapa ketulan yang suami dia rasa, sebenarnya dia tak rasa pun. Dia rasa biasa je, dia tak sakit. So panjanglah perbualan antara rakan ni dan saya, ya. Di salah seorang follower saya juga. So banyak yang saya nasihatkan kepada dia, tetapi yang saya nak share dengan kamu semua hari ni adalah okey, bila kita tahu sesuatu, kita panggil grieving process. Bila kita terima sesuatu berita buruk, kita akan go through 5 proses, 5 stage sebelum kita boleh terima benda tu dalam diri kita. Ya, biasa pertama ialah kita denial, kita tak boleh terima, kita rasa bukan. Ini termasuklah berita tentang kematian, berita tentang contohnya beasiswa ditolak ataupun cinta ditolak, tak kisahlah apa-apa. Kamu akan go through, first sekali adalah denial, mungkin tak saya rasa tak tipu. Dan kedua, kamu akan marah, kenapa saya? Kenapa sekarang? Kenapa bukan dia? Kamu akan ada rasa marah. Itu stage kedua. Tapi stage kedua ni lebih baik daripada pertama. Sebab daripada kamu rasa bukan, kamu dah boleh terima. Tetapi kamu rasa macam kenapa saya? Right? Dan yang ketiga adalah kamu akan mula bargain. Lepas tu seseorang itu akan pergi kepada depression. Dan finally baru dia akan boleh accept. So ini kita panggil grieving process. Grieving process ni kamu boleh cari di mana-mana, di online semua. Kamu dah akan dapat baca what is grieving process. So it's quite common untuk seseorang yang terima berita tentang kanser untuk go through grieving process sebegini. So sangat-sangat penting untuk seseorang itu disupport oleh family, rakan-rakan semua apabila dia go through grieving process ini. Dan apa yang penting adalah biasanya apabila pesakit mengalami situasi macam ni, iaitu dia tak boleh nak terima, dia punya denial process tu, yang stage pertama tu sangat lama, hampir 2 minggu, 2 bulan, dia masih tak boleh terima. Apa yang saya biasanya nasihatkan adalah go for second opinion. Sebab bila kamu baca pun kamu kata kamu boleh baca a lot of wrong reporting lah, medical error lah, jadi pesakit jadi takut. So apa saya akan nasihatkan adalah go for second opinion. Kadang-kadang second opinion tu harganya adalah it's your life. Mungkin buat scan dalam 100-200, buat blood
test and all that dalam beberapa ratus, mungkin kurang daripada 500 ada ataupun kurang daripada 1000 harga untuk dapatkan second opinion tu. Sebab biasanya bila nak dapatkan second opinion pendapat kedua, kamu terpaksa pergi ke fasiliti swasta. Kalau ke fasiliti kerajaan, kamu cakap, okay, saya dah check dekat hospital XYZ, sekarang ni saya nak check balik dekat hospital ABC untuk pastikan betul atau tidak, kemungkinan besar kamu akan ditolak sebab itu adalah kekangan di fasiliti kerajaan. Waiting list dah panjang. Lepas tu seorang nak buat 2 kali dekat sini, dekat sana balik, agak susah. Jadi biasanya saya nasihatkan pergi ke fasiliti swasta yang berdekatan dengan rumah kamu, ataupun at least doktor swasta, doktor klinik ke apa ke, bagi report kat dia, minta dia bacakan dan terangkan balik kepada kamu. Kalau tak percaya dekat report yang keluar tu, pergi balik dekat hospital swasta and what not, buat balik scan, blood test, apa-apa semua. Bila doktor kedua dan fasiliti kedua beritahu yang ini dah confirm memang kanser juga, lebih mudah untuk seseorang itu menerima. Jadi bila seseorang tu rasa macam susah nak terima berita tu, lebih baiklah kita sebagai kawan-kawan dan keluarga tak push dia untuk macam cakap, kau ni gila lah, ada pula tak percaya. Cuba untuk tidak push pesakit macam tu. Kita cuba faham situasi dia, kita cuba letakkan diri kita dalam situasi dia. Semalam kita sihat, minggu lepas kita sihat, kemarin kita sihat, tiba-tiba hari ni ada orang bagi tahu kita ada kanser. Mungkin susah untuk diri kita sendiri juga terima. So kita kena bantu dia. So easiest way out is actually second opinion. Alright? So ada beberapa soalan dalam benarkah gula punca kanser aktif? Ini tidak, sudah banyak dah, there's a lot of researchers dah cakap benda ni merepek sebenarnya, sebab semua manusia memang makan gula, semua orang memang ada gula. So semua orang semua yang dapat gula tu semua manusia. So it's like so weird, isn't it? So tak ada gula, tiba-tiba tak ada kanser, tak logik lah. Ini adalah benda yang tidak, it has already been a broken myth. Alright? Sebagai orang biasa mempunyai rakan pengidap kanser payudara, apakah peranan boleh kita mainkan supaya rakan kita tidak mengalami kemurungan dan berasa malu untuk bergaul? Alright, kepada orang yang ada rakan macam ni, the most important thing adalah emotional support. Bila kamu ada rakan-rakan yang mempunyai apa-apa jenis kanser, so yang pertama sekali adalah minta dia open up. So cakap juga dia, apa kau rasa sebenarnya, dan biar dia bercakap. Jangan cakap, oh aku dengar ada orang dekat sana, ada family kat sana. Jangan cut. Biar dia bercerita, biar dia menangis, suruh dia nangis. Kenapa aku tak nampak kau menangis lah? Kau tahu ada kanser dah seminggu dah. Cerita kat aku sekarang, menangis depan aku. So biar dia burst. Bila dia burst, baru dia boleh hilangkan benda yang dia pendam dalam diri dia tu. Dan dia boleh macam okey sikit. Macam bila kita sedih sangat ataupun stres sangat, kita kena menangis tau. Ini orang perempuan lah, orang lelaki saya tak tahu. Kita kena nangis sikit. Bila kita dah nangis, kita dah hilang benda tu, senang kita nak hadapi cabaran tu sebenarnya. So apa yang kamu perlu support sebagai rakan adalah always be there. Kalau dia nak pergi appointment, offer untuk ikut, cuba untuk ambil cuti. Lepas dia go through each chemo cycle, lawat di rumah dia ke, hantar apa-apa bunga ke, bagi dia surprise visit, cari apa yang dia suka. So memang penat lah sebenarnya bila kita mencari orang yang dekat dengan orang yang dapat kanser ni, tetapi kita kena go through benda tu supaya mereka berada dengan kita for longer. Alright? Doktor, saya pernah buang ketulan di payudara 10 tahun lepas fibroadenoma. Ada kemungkinan ianya boleh berulang semula? Boleh. Fibroadenoma adalah kita panggil benign condition, ataupun dalam kata lain dia adalah ketulan yang bukan kanser, kita panggil benign. So biasanya sebenarnya tak perlu buang, tapi kalau dah buang bagus, dan dia boleh jadi balik sebagai fibroadenoma itself, ataupun dia boleh menjadi orang kata ketulan yang lebih yang kanser. So kena check. Lebih penting untuk kamu check setiap bulan. Alright, kita panggil self breast examination. Dan cari faktor risiko kamu, buat ultrasound, buat mammogram mengikut umur, dan juga boleh buat blood test yang berkaitan dengan kanser juga mengikut nasihat doktor. Bulan 10 ni biasanya banyak hospital, klinik kesihatan, klinik swasta yang akan buat promotion untuk breast cancer. Sebab tu saya mulakan kesedaran ini lebih awal, sebab biasanya bulan 10 tu 1st Oktober sampai 31st Oktober tu banyak promotions. Dia akan jadi murah semurah-murahnya. Jadi kamu boleh, dan dia akan dibuka macam setengah klinik kesihatan kerajaan, setengah hospital, dia akan ada banyak promotions yang kamu boleh walk in, lebih senang untuk dapatkan appointment. So kamu boleh gunakan opportunity tersebut untuk buat pemeriksaan masing-masing.
Alright, doktor boleh tak bagi tips pada waris yang menjaga pesakit post mastectomy? Apa boleh dibantu pada pesakit ini? Alright, Sis Nur Azlina Ina. Saya ada plan untuk buat lagi satu sesi khas untuk tentang rawatan, pembedahan, kemo, radioterapi dan all that, dan choice of mastectomy, reconstruction surgery and what not. Nanti sis boleh tekan notification dulu, nanti next session nanti saya akan cover, alright? Right, so far kalau time buat pap smear biasanya akan ada check juga breast and diajar oleh nurse DKK. Terima kasih semua nurse DKK, tapi balik selalu lupa buat sendiri. Okey, boleh check di YouTube sebenarnya di YouTube kamu boleh tekan self breast examination dan banyak YouTube video sebenarnya macam mana nak buat pemeriksaan payudara sendiri, kamu boleh tengok di situ. Tetapi saya akan buat satu session juga menggunakan model untuk menunjukkan dalam bahasa Melayu untuk menunjukkan kepada kamu macam mana cara mudah untuk buat dia. Alright. Mak saya dan mak mertua kedua-duanya pengidap kanser payudara dan kedua-duanya telah tiada. Saya minta maaf. Tetapi sis bernama Bandel Penang, risiko kamu sebab daripada ibu, risiko kamu untuk dapatkan kanser payudara lebih tinggi. So kena buat pemeriksaan. Anak kamu mempunyai risiko yang lebih tinggi, ya. Alright, okay. Alright. Lagi satu soalan, ada seseorang bertanya bila ibu mertua dia ada kanser, apakah risiko terhadap suami dia walaupun lelaki boleh dapat kanser macam mana? So lebih kurang 1% lelaki boleh dapat breast cancer, sebab ada sedikit breast cells. Breast cells tu sebenarnya memang ada pada orang lelaki, cuma dia tak orang kata dia tak develop, kita panggil underdevelop lah, so dia kurang sikit. So lelaki masih boleh dapat breast cancer lebih kurang 1%. So check ketulan sama juga seperti yang orang perempuan check, dan selalu ambil berat tentang kesihatan. Kalau ada apa-apa ketulan, apa-apa early symptoms, boleh check sama juga seperti orang perempuan, ya. Seorang lelaki kena tahu juga. Dan yang paling penting kepada kaum lelaki dan juga kaum suami, sangat-sangat penting untuk kamu sering mengingatkan isteri kamu supaya check payudara, ya. Sebab banyak patient yang sebenarnya jumpa ketulan adalah sebenarnya apabila suami yang terjumpa, ya. Dan ramai juga sebenarnya wanita yang sebenarnya dia macam dah sedar dia ada ketulan ni, tetapi sangat susah. Saya sedar lepas saya aktif memberi kesedaran payudara sejak tahun 2017, saya sedar wanita lebih sanggup bercakap macam kita berbincang tentang doktor perempuan, doktor lelaki di dewan bersalin, betul tak? Saya rasa wanita lagi sanggup bersalin dengan doktor lelaki daripada cek payudara dengan doktor lelaki dan bagi tahu yang dia ada ketulan, dia ada masalah, dia ada discharge daripada nipple. Susah sangat untuk di open up tentang masalah di payudara, ya. Saya kurang faham psikologi ni. Apa yang saya boleh cerita, apa yang saya boleh expect adalah because a lot of people think breast is a symbol of womanism, you rasa itu adalah simbol wanita, dan you susah sangat nak bercerita. Don't worry, ini dah zaman modern, kita dah tahun 2020, kalau kamu betul-betul perlukan doktor perempuan, banyak klinik, banyak hospital ada doktor perempuan sebenarnya, no problem. Tetapi doktor lelaki pun tak kurang hebat juga sebenarnya, ya. Tak ada masalah. Bila kita check, mesti ada seorang penemuan. Tak kisah doktor perempuan, doktor lelaki, mesti ada seorang penemuan wanita dan dia akan membuatkan kamu rasa selesa dan dia akan bantu untuk pemeriksaan. So tak perlu takut, ya. Apa yang paling penting adalah bila kita ajak seseorang itu untuk membuat pemeriksaan payudara, apa yang saya sedar, bila kita buat program kempen kesedaran, kita buat a lot of road tour. Dulu I pernah bersama dengan Pride Foundation, iaitu foundation untuk breast cancer. Apa yang saya sedar, orang yang tak sempat nak datang, bila ada benda tu, dalam family tu semua orang datang kecuali X. Sebenarnya X tu tahu dia ada ketulan, sebab tu dia tak nak datang. Bila ada 5 kawan rapat dan A tak dapat datang untuk pemeriksaan yang dianjurkan secara percuma pada hari itu, A tak dapat datang. Sebenarnya after some time saya sedar sebenarnya A tu memang tahu dia ada ketulan, sebab tu dia tak nak datang. Sebab tu saya nak bagi tahu korang kali ni, bulan 10 ni, ajak semua kawan-kawan kamu, ajak semua adik-beradik kamu. Kalau ada seorang tak sempat nak datang, tak boleh hari tu dia ada hal,
paksa dia, pujuk dia, bawa dia pergi check sebab kita risau dia yang sebenarnya pendam masalah di dalam bra dia tanpa memberitahu sesiapa. So ajaklah semua wanita untuk datang ke hadapan pada bulan 10 tahun 2020 ni, Oktober 2020, untuk get themselves checked, because dalam breast cancer the easiest way is early detection. Kalau kamu dapat kesan dengan awal, rawatannya sangat mudah sebenarnya. Alright. Hello Dr. Malam, baru masuk ni. How's your day today? I love your explanation towards. Oh, hari ni saya sangat jonah sebenarnya, tapi thank you dah rehat dah. Hai doktor, adakah remaja juga berisiko untuk dapat kanser payudara? Berapa kerap untuk wanita cek dalam masalah ini? Okey, kalau kamu datang talk yang saya bagi berkenaan dengan breast cancer, saya selalu cakap bila orang tanya bila sebenarnya saya perlu mula untuk memeriksa payudara saya selalu cakap apabila akil balik. Apabila anak kamu akil balik, apabila dia mula-mula bagi tahu mak saya dah period, itulah ketika ibu nak ajak anak untuk cek payudara dia setiap hari. Sebab banyak kes yang kanak-kanak remaja, bagi saya kanak-kanak lah 15, 16 tahun, 18 tahun tu saya masih panggil adik 20 tahun lebih pun saya panggil adik juga So ramai remaja kanak-kanak umur 18-an tahun, umur awal 20-an yang dapat ketulan di payudara, dan ketulan itu kemudiannya dikesan sebagai kanser. Alright, so tolong ajar anak kamu daripada tarikh dia akil balik. Tapi masih ada kes yang 6 tahun ada kanser payudara, 11 tahun ada kanser payudara, tapi sangat-sangat rare lah Itu sangat-sangat rare. Paling-paling tidak pun paling-paling lewat pun ajar mereka untuk cek ketika mereka akil balik. Alright. Okey, hai Nurul. Doktor, kalau kita berisiko tinggi untuk dapat kanser payudara, selain early detection, apa lagi yang boleh kita buat untuk mengelakkan daripada terkena kanser tu? Okey, semua kanser untuk kita ikhtiar, kita ambil ikhtiar untuk elakkan adalah nombor 1, elakkan makanan yang tak sihat. Makanan tak sihat tu apa? Contohnya macam nugget, sausage, ham, benda processed food. Processed food ni sebenarnya for me lah, it is the biggest enemy. Tetapi boleh tak kita fully fully avoid hidup dalam dunia ni, langsung tak nak makan nugget, langsung tak nak makan sausage? Boleh sebenarnya, ada orang hidup macam tu, tapi agak susah. So nasihat saya kepada family saya, rakan-rakan saya, follower saya, apa yang saya selalu cakap, jangan beli kat rumah. Jangan beli sausage untuk guna kat rumah, jangan beli nugget untuk guna kat rumah, jangan beli kat rumah. Kat rumah gunakan fresh food. Tapi bila kita keluar, kita kena beli waktu kerja apa semua, kita tak nak fussy sangat, bolehlah makan. So penggunaan kita tu rendah. Yang kedua, BPA free. Semua bekas makanan, bekas minuman kamu apa semua, make sure dia BPA free. Saya ada share tentang BPA free dekat wall saya, boleh scroll. So dia ada cancer risk sebenarnya. Yang ketiga adalah active lifestyle. Bersenam, berpeluh, make sure seluruh organ kita ada good blood circulation, that is important. So amalkan gaya hidup yang sihat dengan pemakanan yang sihat, itulah cara terbaik untuk elakkan dapat kanser. Alright, saya harap saya jawab soalan Nurul tadi. Excuse me. First time join live doktor, best betul dengar doktor cakap Melayu. Okey, nasihat saya pada kawan-kawan, betul lah ya dia. Okey, saya sendiri baru-baru ni experience ketulan bawah ketiak, tapi serius dah buang pun. Okey, thank you. Bawah ketiak pun kena check nanti you all boleh set notification. Saya akan buat lagi satu live session untuk share tentang macam mana nak check kedua-dua pada lelaki dan perempuan. Okay doktor, hai doktor, please sebut nama saya. Hai Khairul Nizam, Encik Khairul Nizam, saya rasa bukan perempuan kot. Hai Syafiq. Doktor, benarkah Ajinomoto agent kanser? Nombor 1, saya tak nak kena saman dengan Ajinomoto. Tapi yang kedua, saya tak pastilah dia MSG, dia agak tidak sihat untuk keseluruhan sebab untuk kesihatan jantung and all that, kita suruh kurangkan garam. So Ajinomoto ni sebenarnya dia a bit unhealthy lah. Sebenarnya Ajinomoto ni kena tanya dekat Dr. CPO Cik Putih Osman. Dia ada share dekat wall dia tentang macam mana Ajinomoto ni sebenarnya mengganggu kesihatan kita. Adakah ia betul-betul mengganggu kesihatan? Saya kena baca balik dekat wall Dr. CPO. Nanti one day saya share, alright? Okay, doktor nak tanya, kalau tengah breastfeed, boleh check juga ke ketulan tu dan ada risiko untuk kanser payudara tak? Sis Aida Nidia. Ya, boleh. Kalau breastfeed boleh. Tetapi saya biasa nasihatkan, kalau kamu nak check bila kamu tengah breastfeeding, sebelum nak masuk bilik doktor tu, breastfeed dulu, kosongkan breast kamu at least separuh supaya mudah untuk kami check. Sebab kalau penuh dengan susu, engorge, agak susah untuk kami bezakan sama ada tu breast set ataupun tidak. Right? And then
bila kamu tengah breastfeed juga, sebab salah satu step untuk check ketulan di payudara adalah untuk tengok nipple discharge, iaitu cecair yang keluar daripada puting. Ya, so bila kamu breastfeed memang akan keluar susu. Cuba benefitnya kami boleh tengok kalau ada beza keluar nanah ataupun ada beza keluar darah, kita boleh tengok ya. So masih boleh, cuma tolong kosongkan breastfeed dulu ataupun pump dulu sebelum jumpa doktor untuk memudahkan. Alright? Okey, banyak pula soalan. Mesti korang bosan kan best dengan Dr. Celoteh. Alright, thank you. Idayu, sis Idayu. So, Dr. ini sesi QA pasal breast cancer ke? Alright, ya. Bolehlah lebih kurang anggap macam tu. Saya ada soalan lain. Actually, kelahiran saya yang 2 last saya scissor back to back sebab tu satu bridge. Panjang pula soalan dia, kejap hilang pula. Soalan saya lately ni bahagian jahitan saya tu selalu crack. Adakah itu normal perut? Okey, nanti saya reply dekat sis ni dekat DM soalan dia bukan breast cancer. Nanti saya reply kat DM sis. Ada ketulan pada payudara, dah kikik untuk pemeriksaan last 2 weeks, masih menunggu panggilan untuk appointment buat ultrasound. Dan kali ini kedua ketulan pada payudara yang sama dan buat operation bulan 11. Ya, sebenarnya kalau korang tak nak kecam saya, kalau orang yang DM saya, orang yang tanya saya secara peribadi, patut tak saya pergi ke swasta, ataupun bila dia kata waiting time dekat kerajaan lebih kurang 3 bulan ataupun 6 bulan ni, soalan yang saya akan tanya adalah scan dekat swasta pada bulan Oktober ni, tengok dekat Columbia Ceras harga dia RM70. Apakah kos yang korang keluarkan untuk bayar prepaid setiap bulan? Berapa banyak korang belanja untuk makan dekat luar setiap bulan? Saya rasa RM70 tu berbaloi sebenarnya untuk kamu buat pemeriksaan. Dan kalau bukan bulan yang kita buat promotion pun, harga dalam 100 lebih 200 je sebenarnya. Dan ia sangat bermakna untuk diri kamu. Kamu nak buat lebih awal, kamu nak tahu lebih awal, kamu nak dapatkan appointment lebih awal, rawatan lebih awal. Dan kamu membantu orang-orang yang betul-betul tak mampu nak keluarkan RM100-200 tu. Ia betul-betul golongan yang sangat miskin, ya, sangat tak mampu. Kamu membantu untuk memendekkan barisan untuk golongan macam tu. Ya, so kadang-kadang golongan yang tak ada insurans memang susah sikit nak dapatkan rawatan sepenuhnya di hospital swasta. So kamu setakat nak buat scan tu, saya rasa sangat-sangat berbaloi kalau kamu pergi ke mana-mana fasiliti di swasta yang berdekatan dengan kamu. Ya, saya harap saya tak dikecam di sini sebab saya doktor di swasta. Alright, kasih, thank you. Kalau rasa ada ketulan tapi tak sakit, perlu ke buat pemeriksaan? Ya, sangat perlu. Tak sakit tu lagi bahaya sebenarnya, saya dah sebut tadi. Okay, thank you yang baru follow semua, thank you. Okay, thank you so much. Aida, Nidia, Prince Tarabas, I'm sorry. Thank you so much kepada semua yang join. Kepada yang tak dapat join dan tengok video ni pada tarikan tertunda, thank you juga untuk tengok. Saya akan buat beberapa siri live berkenaan dengan breast cancer dari sekarang sampai ke bulan 10 rasanya. Boleh tag adik-beradik masing-masing, boleh tag kawan perempuan masing-masing. Saya seperti yang saya ada share semalam, saya adalah salah seorang yang sangat terkesan dengan breast cancer, bukan kerana diri saya tetapi kerana orang di sekeliling saya. Sebenarnya perempuan ni, walaupun kita begitu rapat, kita keluar sama-sama, kita berada bersama-sama dalam satu ruang dan satu bilik begitu lama sekali, masalah yang dipendam dalam bra masing-masing tu begitu susah untuk diluahkan sebenarnya. So saya minta kamu semua, ajaklah semua kawan, semua adik-beradik, semua makcik-makcik, semua mak saudara mak kamu semua untuk check dan kesan lebih awal. Kepada yang tak nak, tak sempat, banyak kerja, ada hal tu, dia itulah yang lebih merisaukan sebenarnya. Cubalah paksa dia untuk check. Dan akhir kata, boleh call dan cari dekat-dekat dengan kamu. Sebenarnya bulan 10 ni akan ada banyak promotion. Kebanyakannya akan jadi half price ataupun cost price, sangat murah untuk dapatkan pemeriksaan yang sepatutnya untuk diri kamu. Saya akan buat secara tulisan siapa yang perlu buat ultrasound, siapa yang perlu buat mammogram, siapa yang perlu buat blood test and all that. Saya akan sampaikan, so korang boleh tengok dekat wall saya nanti, sebab saya rasa kriteria tu lagi mudah kalau saya tulis untuk kamu rujukkan daripada saya cakap. Dan akhir kata, sorry kalau saya ada tersilap cakap apa-apa. Ini bukan sesi untuk memalukan siapa-siapa. Ini bukan sesi untuk memberi online consultation. Ini adalah sesi supaya kita boleh bermanfaat sesama sendiri dan beringat sesama sendiri. Alright, so thank you kerana bersama dengan sesi live Celoteh Dr. Mala. Good night everybody. Bye.